Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar Fasal li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Taala suruh kita. Selain daripada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Taala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama pada malam yang bersejarah ini, kerana salah satunya adalah kerinduan. Sebenarnya ini alasan ni forum ni sebenarnya, tapi yang paling besar sekali adalah kerinduan saya kepada sahabat-sahabat saya, kepada Datuk Zafran, kepada Datuk Aswan dan juga terutamanya hero idaman Malaya sepanjang zaman, Datuk Jalaluddin Hassan. Itu dia. Bila saya jumpa berdepan memang tak dapat nak cakap apalah. Dan pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua panelis, kepada Datuk Aswan. Apa khabar Datuk Aswan? Sihat ya? Alhamdulillah Ustaz. Datuk Aswan ni nama penuhnya Datuk Muhammad Aswan bin Sini Muhammad Nizalah, juga merupakan jejaka idaman Malaya satu ketika dulu. Tapi setelah dia berkahwin, dia menganggap dunia populariti dia yang dikejar oleh semua orang ni, dia kata cukup-cukup lah, dia kata. Saya nampak dia kalau keluar dengan kita, Datuk Zafran, dia menundukkan pandangan tu yang tak tahan. Dia memang astagfirullahaladzim, istighfar banyak lah. Dia hebat lah dia ni. Dia nak pakai kacamata hitam Ustaz. Kacamata hitam. Dia tunjuk tak tahu, dah tengok tak tahulah kan. Hitam terus, tak nampak pun. Dan tempoh PKP ni apa projek Datuk Aswan? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, biasalah PKP ni kat Penang ni kira we just follow the SOP, ikut. Alhamdulillah kami pun baru dapat semalam green light daripada Jabatan Agama Islam untuk menunaikan solat 5 waktu di masjid.
Dan selama ni kira ikut SOP, kira hanya jawatan kuasa sajalah yang boleh bersolat and all that. Tapi since this morning, daripada subuh, Alhamdulillah lah. So dia dah buka kepada semua public. Everybody can menunaikan solat di masjid lah. Okay. Alhamdulillah. Okey, Datuk Zafran iaitu founder kepada co-founder dan juga CEO untuk FG Wallet. Datuk Jalal pernah dengar kan yang air FG Wallet tu? Pernah dengar juga. Pernah dengar. Ya. Kawan saya tu. Datuk Zafran ni suaminya kepada Fauzan Gaus. Oh, kan? Masya-Allah. Ya, la ilaha illallah. Apa khabar? Masya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi Datuk Zafran, macam mana tentang FG Wallet punya perkembangan dalam tempoh PKP? Sangat-sangat bagus, alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan dari segi produk, alhamdulillah Ustaz, walaupun PKP pun jualan kita alhamdulillah masih maintain lagi kerana platform online kita juga di mana kita berkongsi bersama dengan partners kita, ejen-ejen kita, dan juga sebab dia satu air yang sesuai dengan keadaan sekarang ni di mana kita perlu tingkatkan imunisasi kita. Jadi kita sarankan semua orang untuk minum FG Wallet setiap hari. InsyaAllah. Memang bertenaga macam Datuk Azwan. Dan saya sarankan kepada Datuk Zafran boleh postkan kepada semua panelis pada malam ini termasuk moderator. Saya setuju. Saya setuju. Alhamdulillah. Saya dah minta 2 bulan. Tak dapat. Tak dapat. Saya rasa jatuh wajib. Hello? Dah keras pula dah. Dah keras. Hello. Saya kata wajib Ustaz, wajib kena post untuk semua, terutama Datuk Jalal. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin mencuba, nanti kita calling nanti. InsyaAllah. Datuk Jalal, dia yang paling sedap tu bila kita letak dalam peti sejuk tu, kalau sejuk sikit, sedap. Memang sedap. Saya mula-mula ingat cincau. Rupa-rupanya sedap betul. Macam tu lah. Dia biasa kalau saya puji macam tu, cepat dapatnya. Biasa macam tu. Biasanya. Datin Fauzia, apa khabar Datuk? Alhamdulillah, dia pun sihat, dia sibuk. Alhamdulillah, masya-Allah. Lama tak jumpa. Itulah. Kami pun betul-betul rindu. Rasa kali terakhir bertemu dengan Datuk waktu dia untuk program RTM. Ya, betul. Ikatan apa nama program tu? Saya lupa dah. Ada talk show lah. Talk show. Interview Datuk. Interview Datuk kan? Ya. Bersama arwah, ya. Betul. Okay. Alhamdulillah. Jadi kepada Datuk Jalaluddin Hasan, jadi sekarang ni apa program selain syuting? Memang rehat dulu lah kan? Bawa diri je lah kat Ipoh. Bawa diri kat Ipoh, Ustaz. Ya ke? Bawa diri, duduk saja diam-diam. Tapi kami adik-beradik, kami ada WhatsApp, ya. Kami berhubungan dan adik saya mencadangkan kita adik-beradik menghatam Quran, ya, mengikut juzuk-juzuk, ya, dan mengaji secara berterusan sepanjang PKP ini, ya, sampai Ramadan insya-Allah. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi malam ni kepada semua yang sedang menyaksikan program kita, alhamdulillah kita punya live sekarang ni yang tengok sekarang ni dah pun mencecah 300 orang. Dan nampak caranya komen pun daripada serata tempat yang termasuklah juga daripada Singapura, sahabat-sahabat daripada Singapura pun menyaksikan secara live sekarang ini. Teruskan kepada semua follower-follower yang sedang tengok ni, pastikan anda jangan lupa share. Copy link tu, share dekat WhatsApp, dekat sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan dia tekan dia pun dapat ikut live ni sekali pada malam ini. Baiklah, jadi sebelum kita memulakan forum kita pada malam ini, saya nak share beberapa perkara. Di Melaka ada seorang lelaki Di Melaka ada seorang lelaki didenda sebanyak RM1,400 oleh Mahkamah Magistrate selepas didapati bersalah membuat laporan polis palsu kerana takut dimarahi isteri selepas wang yang diberi wanita berkenaan hilang pada Jun tahun 2000. Jadi yang penting biarlah dia buat report polis walaupun palsu sebab dia takut kena marah dengan bini dia.
Kemudian begitu juga di Kuala Selangor, seorang peragut terpaksa menyerah diri. Peragut tu menyerah diri di balai polis dengan alasan takut bini. Tak lama selepas dia meragut beg tangan daripada seorang wanita, sebab waktu dia meragut tu dia tak sempat lagi, dia lari daripada orang nak tangkap dia, tetapi motosikal tu tertinggal. Jadi motosikal tu dah dibawa ke balai polis. Sebelum polis datang rumah dia jumpa bini, dia nak maklumkan yang polis jumpa motor ni disyaki mencuri, dia serah diri dulu. Itu sebab tajuk kita malam ini, takut isteri atau isteri menakutkan. Saya yakin malam ni yang paling ramai komen orang perempuan. Orang perempuan garanti akan komen banyak tajuk ni. Jadi sebelum saya mulakan soalan pada Datuk Zafran, saya nak sharekan 3 video ni untuk tatapan bersama. Jom kita tengok video ni. Sayang, I nak lepak kau malam ni tau. So, jangan bising-bising pula. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Apa ni? Semua cuci pinggan mangkuk. Beras saya beli telur saya punya apa kelakar apa ni semua? Apa? Kau jangan cakap gitu isteri kau bahaya. Kau cakap baby dengan dia, sopan stick dengan dia. Tak ada macam kau kan? Yalah. Tahu tu. Kipas bini. Aku kipas bini itu tanda aku sayang bini aku. Alah, sayang bini tak ada aturan lah begitu. Macam mana? Orang sayang bini buat macam aku. Dia panas, dia kipas. Kalau aku panas, aku yang kipas. Kalau dia tak nak? Kalau dia tak nak, aku terajang sama dia bagi begini. Apa kau cakap? Oh, kau nak terajang aku ya? Aku suruh kau pergi kedai beli rokok. Kau datang sini, kau nak mengurat bini orang ya? Kalau tumbuk kau. Macam kelai. Dia wujud kelai betina. Kalau kelai jantan mampu ya. Kau dah lagi? Jangan. Kata dulang paku yang survey, kata orang tua awak yang lebih, kena tarik telinga. Okey, itulah dia 3 video Yang pertama tu macam berani sangat tapi menggigil-gigil, maknanya tak habis takut dalam hati tu lagi. Yang kedua tu tadi pula baru nak marah bini tanya langsung elok macam buat-buat tukar tajuk kan. Dan itu juga yang ketiga tadi, semua tahulah cerita tu memang legend lah sampai hari ni semua orang tengok lah kan. Okey, pada Datuk Zafran kan ada seorang ada satu kisah tu, seorang rakan ni bila dia bersembang kena mamak kan main hebat lagi, kungkang-kungkang, gelak-gelak lagi kan. Tapi bila isteri telefon terus kelang kabut dan cepat nak balik rumah. Kan? Jadi rakan-rakan sindir dia takut bini tu, bukan takut bini tapi bini menakutkan, sehingga membawa pada tajuk kita pada malam ni. Jadi pada pandangan Datuk Zafran dalam hal ni, adakah suami ni dia agak takut tak kala tengah lepak dengan kawan dengan call nak balik? Jadi apa pandangan Datuk Zafran tentang isu ni? Biasa kebanyakan orang yang dikaitkan dengan perkara ni. Silakan. Okey. Pertama sekali saya nak ulas sedikit berkenaan dengan ketiga-tiga video yang kita mainkan sebentar tadi tu. Saya sejujurnya kan Ustaz, saya rasa daripada pandangan saya sendirilah, ni pandangan saya. Saya lihat seperti apa nama tu, isteri Datuk Aswan dan juga isteri saya sendiri dan juga di sekeliling saya. Saya rasa kadang-kadang itu adalah satu fantasi. Tak wujud sebenarnya perempuan macam tu, betul tak Datuk Jalal? Ya, itu adalah satu perkara sampai sehingga Ustaz, saya nak berkongsi dengan Ustaz ni dan juga Datuk Jalal dan juga penonton yang lain, sehingga sahabat kami ada seorang tu Ustaz sampai lah ni tak kahwin-kahwin sebab dia dah ditakutkan dengan keadaan-keadaan macam ni. Datuk Aswan senyum Okey. Dia pun sibuk live juga malam ni. Dia tak dah. Yang best bila Datuk Zafran tanya tu, sebenarnya fantasi, betul tak semua? Semua orang tak dapat nak jawab soalan ni. Ada jawapannya. Ada jawapannya. Okey, ada jawapannya. Balik kepada soalan Ustaz kan. Apabila situasi begitu berlaku, sebenarnya bila berkata isteri ni menakutkan, saya rasa lah lelaki ni kadang-kadang bila kata macam tu dalam keadaan berseluruh. Dia bukannya
isteri tu teramat menakutkan sehingga dia terus kelang kabut jadi macam tu. Tapi Okey. kerana dia menghormati. Dia tak nak Istilah. perkara Istilah menghormati tu steady. isteri kat sebelah Ustaz. Isteri kat sebelah. Itu yang betul. Itu yang betul. Tak, masa tengah live ni isteri kat mana? Tolong beritahu sikit isteri kat mana? Tengah live. Kamera tu nak tengok. Ada. Dia tak nampak tapi saya yakin dia tengah tengok. Okey, baik. Okey. Okey. Jadi lebih kepada hormat. Okey, hormat. Saya rasa hormat satu. Yang keduanya tak nak berpanjangan masalah. Jadi nak memudahkan cara sebab kadang-kadang bagi kita macam saya pun pernah juga dalam keadaan situasi tersebut di mana saya tengah bersama rakan-rakan kemudian mendapat panggilan isteri tetapi selalunya kalau isteri mohon balik awal ke balik dengan keadaan segera tu selalunya ada dalam keadaan yang diperlukan dalam keadaan cepat emergency ke benda-benda macam tu lah. Tapi kalau tak ada sebab selalunya lah berbalik kepada lelaki juga. Kalau lelaki tu okey, rekod dia bersih. Rekod bersih macam Datuk Aswan ni. Rekod bersih. Rasanya tak ada lah secara fitrahnya. Melainkan ada sahabat kami juga ni Ustaz. Ustaz juga dia pernah bersama kami tengah lepak makan. Isteri dia telefon Ustaz. Kami tengah bercakap ni, isteri telefon. Dia siap tunjuk telefon ni, isteri telefon ni. Tengok aku tak jawab nak menunjukkan laki sejati dia kata. Tapi Ustaz, bila dah lama tu dia jawab juga. Bila dia jawab tu, sayang, saya je cakap dengan Datuk Aswan, Datuk Mahadi, Datuk Zafran ni. Saya kata saya tak takut. Saya, ya terus lembut jadinya. Tapi nak ceritanya sebenarnya saya lebih yakin lelaki ni sebenarnya lebih pada menghormati. Dan juga tak suka, lelaki kan very straightforward, very clear, tak silok-belok. Itu pandangan saya lah. Wallahualam. Okey. Jadi sebenarnya memang ada juga yang cakap dia tengah berbual boyo-yo sekali telefon bunyi. Diam. Dia suruh kawan-kawan dia diam. Aduh hai. Dah call dah ni. Tak lama dah ni aku kena balik dah ni dia kata kan. Lepas tu dia pun okey semua diam dia kata hello. Okey. Kejap. Abang memang dah nak balik dah ni. Tiba-tiba dah nak balik kan. Macam tu kan. Jadi ini biasalah kan. Tapi betul lah saya setuju dengan mungkin isteri dah masak perangai suami dia tak percayakan suami dia tu yang terjadi tu. Mungkin juga. Mungkin juga. Itu yang ayat Datuk Zafran tadi. Datuk Zafran cakap tadi rekod tak bersih kan. Bukan semua orang ada rekod macam Datuk Aswan ni sebenarnya kan. Jadi isteri dah hilang kepercayaan. Betul. Tapi dan dia takut pada bayang-bayang. Itulah dia sendiri. Alamak, apa aku nak cakap ni. Sebenarnya orang ada track record kan. Tapi sebenarnya okey je cakap. Abang mungkin lama sikit kot banyak benda nak bincang ni kan. Tapi ada juga, mungkin juga ada perempuan yang bila cakap tu abang, apa salah lambat sangat? Lamanya berbual. Berapa lama tunggu dah ni? Ya kan. Tapi itulah apa pun kita akan pegang pada pandangan Datuk Zafran, dia bukannya takut tapi menghormati. Ayat tu power tak? Ayat tu power. Itu kena ingat batin tu. Okey. Jadi Datuk Aswan ada satu lagi kisah dia kata dia cukup takut dengan isteri dia, jangankan bercerita pasal perempuan lain, nak tengok perempuan pun dia tak berani. Dia ada sikit lah kan macam Datuk Aswan ni. Dia sanggup tak pakai WhatsApp tu. Dia tak install WhatsApp dalam phone dia sebab takut nampak ada profil perempuan dalam phone dia. Dia tak nak. Kan? Nanti isteri merajuk seminggu kena tidur luar. Jadi dalam hal ni kita mungkin kena akui yang lelaki ni kadang mungkin suka cerita macam handal, aku tengok perempuan tu minat kat aku. Dia cerita kat luar lah. Kalau aku nak kahwin tak ada hal punya. Dia kata kan cerita poligami hebat-hebat macam tu lah kan. Tapi dekat belakang isteri lah. Tapi bila depan apa pun tak kan. Pijak semut, bukannya pijak tak mati. Dia mati kalau pijak semut tu. Macam tu lah punya dahsyat kan. Jadi dalam hal ni apa komen Datuk dalam isu ni, sejauh mana kebenaran tanggapannya orang lelaki ni? Sebenarnya
cover-cover lain banyak dengan bini dia sebab takut bini ke atau macam mana? Tadi satu istilah kita dah dapat. Dia bukan takut tapi menghormati. Jadi apa pandangan Datuk Aswan? Silakan. Okay, actually suami ni sebenarnya bukan nak kata takut sangat kepada isteri. Sebenarnya kita tak nak isteri tu cemburu kepada kita disebabkan because of kita ada relationship ke ataupun apa-apa ke dia ingat negativity kepada lelaki dia. So actually perempuan ni sebenarnya dia sayang kepada lelaki tu. Sebab tu dia nak ambil berat tentang suami dia. Even dia pergi keluar malam-malam ke ataupun tak balik lewat ke and all that ni. Sebab dia nak tahu whether suami dia tu selamat dan tidak ada hubungan dengan perempuan yang lain. Sebab itu kadang-kadang dia menggunakan WhatsApp ataupun normal telefon and all that ni disebabkan because of that lah sebenarnya. Actually the problem is very simple. Sejauh mana dia pergi pun kalau dia ada hubungan yang baik dengan isteri dia, keikhlasan tu dah ada, memang that's no problem. So it's very important for them to be very sincere with the relationship. That's a very important thing. Maknanya cemburu je lah. Maknanya yang sebenarnya tak, dia cemburu. Habis kalau dia lepak dengan kawan-kawan semua lelaki, cemburu apanya? Ya, bukan. Kadang-kadang dia takut. Adakah suami dia tu gunakan nama untuk berjumpa dengan kawan tetapi di sebaliknya ada something yang lain. So maybe she don't want that to be happen. That's why every time the wife had to call the husband to check whether the husband is safe, whether is that in the right place or not. Semua ni because of that lah. Dah ada penyokong dah. Dah ada penyokong nampak tu. Syakir Al-Sagak. Betul sebab sayang tu yang cemburu kan. Okey lah, adalah penyokong seorang kan. Okey, kalau tajuk ni nak soalan, kalau tajuk ni lelaki tak berani komen dia kata, nampak tu. Tak. Sebenarnya apa nak cakap dengan Datuk Aswan? Bukan semua orang boleh ikut macam Datuk Aswan. Macam Datuk Aswan kan, kalau ada member perempuan yang memang bisnes, dia memang sibuk, dia daripada China ni. Memang dia belum kahwin dan dia memang nak bincang dengan Datuk Aswan malam ni je yang ada masa. Contoh. Malam tu ada masa dia nak bincang. Bukannya dekat tempat yang tertutup tapi tempat yang open, dia nak bincang dekat hotel misalnya lah, nak bincang dekat kafeteria dan perbincangan tu berdua je Datuk Aswan dengan dia. Rasa-rasa isteri benarkan ke tak? Ustaz, it's very simple Ustaz. Isteri tu kita kalau nak tipu isteri kita, memang kita boleh keluar without isteri kita tahu. Memang kita boleh habaq kata we have a meeting. So kita boleh keluar. Tapi keyakinan kita tu kat mana? Walaupun kita berjumpa dengan customer tu dekat hotel ke ataupun dekat mana pun, keyakinan kita, adakah kita punya iman tu kuat ataupun tidak? Jadi kalau soalan saya, saya tak tanya Ustaz Datuk. Saya tanya isteri Datuk, dia rasa-rasa dia bagi tak Datuk pergi mesyuarat dengan perempuan tu? Saya nak tanya. Ya, very simple. Hang nak pi ke tak? Tu je. Kalau dia percaya, dia mesti akan beri. Kalau dia percaya kepada lelaki dia. Kalau dia tak percaya kepada lelaki dia, so that is rejected lah Ustaz. Permohonan tu ditolak lah. Maksudnya dia tak dapat keluar lah. Waduh, tapi saya rasa, jadi makna kalau Datuk maknanya diizinkan ke tak? Rasa-rasa Datuk lah. Saya Alhamdulillah lah Ustaz. Green light lah. Saya Alhamdulillah lah. So far until now. Kalau saya jawab setakat ni memang tak ada masalah. Cuma memang saya akan bawa dia sama dekat area tu. Dia pun ada kat pintu dekat meja berdekatan. Dia pun nampak lah perbincangan saya tu. Mungkin macam tu. Tapi bawa Ustaz. Saya tak bawa. Sebab dia tak bawa. Saya tak bawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tahu saya punya level tu sampai kat mana dia tahu. So I have no problem lah Ustaz. InsyaAllah. Itulah. Ni dah ada orang komen ni kepada kaum lelaki, jangan takut bini. Dah jom kita pergi basuh pinggan dia kata. Okey, jadi ada apa-apa lagi Datuk Aswan punya pandangan tentang selain pada keyakinan, cemburu, ada tak faktor-faktor lain yang menyebabkan jadinya macam tadi tu? Kan? Tapi bagi saya tengah-tengah lepak. Tapi kalau bagi saya Ustaz, perempuan ni sebenarnya is a very good sharing person lah actually for us. Sometimes
kita ni kalau kita ada isteri, kita kena menghormati isteri kita disebabkan kadang-kadang they are our good listener to us. Sometimes kadang-kadang kita share dengan kawan-kawan kita. Ada yang kita boleh share dengan kawan, ada yang kita tak boleh nak share. Macam Datuk Zafran ni, ada yang kebanyakan dia tak boleh share dengan isteri dia. Sudah. Kenapa keluar poin-poin macam tu? Maksud saya kadang-kadang dia akan share. Tak, maksudnya yang ni saja melawak je. Ni because of saya punya sahabat. So because Datuk Zafran ni is my buddy, you know, since we have a good relationship and all that too. Sometimes he have share with us a lot. You know, sometimes it's a very share yang benda-benda baik and all that too. So alhamdulillah lah, macam isteri ni sebenarnya is a very good listener to us. Sometimes we can share to them, you know. So kadang-kadang benda-benda yang baik pun mereka akan tunjuk, walaupun macam mereka akan tegur kita benda yang tak betul, mereka akan tegur kita and all that tu. So benda isteri ni sebenarnya is we have to lah Ustaz. Macam sunnah ni kadang-kadang kita kalau ikut sunnah Rasulullah dah habaq dah, kalau nikah ni is very important dalam Islam ni. Kalau kita tak nikah, Rasulullah tak mengaku umatnya. Betul tak Ustaz? Is that true like that? Dah. Dia ada panjang lagi huraian dia tu. Tapi betul lah. Tapi bagi saya tu kira is a very good place that we can share and all that. So alhamdulillah lah Ustaz. So bagi saya so far isteri ni kira alhamdulillah lah. Benda-benda yang kita boleh share, kita akan share, dan kebanyakan dia akan bagi pendapat kepada kita and all that Ustaz. Tu ada satu komen tadi. Rudy Di Souza tadi dia komen. Siapa kata lelaki takut bini? Okey, kawan layan dulu kuliah ni. Nak anak berak pula ni. Dia. Saya kata dia punya komen semua menggambarkan secara orang kata reverse psikologi kan, semua orang terperanjat baca kan. Okey. Jadi betul lah tu. Jadi sebenarnya isteri ni sebenarnya ramai tu sebabnya ulama terdahulu menggambarkan orang lelaki ni ibarat tulang yang lurus dan orang perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Jadi jangan sekali-kali kita berusaha untuk meluruskan yang bengkok itu. Sebab dibimbangi dia akan jadi patah. Sebab orang perempuan ni dia fragile. Kita ni tulang yang lurus tapi lembut sebenarnya. Yang perempuan pula dia walaupun bongkok dia keras. Jadi orang lelaki dia tak boleh nak suruh you kena ikut I, tak boleh sebenarnya. Sampai bila pun tak boleh. Sebenarnya orang lelaki kena menyesuaikan diri dia pada kebengkokan perempuan tu. Dia kena lengkapkan. Jadi itu sebenarnya. Tu ayat menghormati tadi tu dah boleh ambil dah tu. Dan ayat cemburu tu memang itu perempuan. Kalau isteri tak cemburu lagi susah. Biar ada. Abang tadi jumpa perempuan lain kan. Mesti abang dah lupa kat kita. Yelah. Tak apalah saya ni cakap Umar dah lah tak cantik. Ya. Aduh, abang ni kan. Tapi dialog tu saya tak boleh nak buat sebab dialog tu Datuk Jalal dia pandai. Kan? Jadi macam mana pun sebenarnya jagalah hati isi kita yang memang sensitif, dan kalau dia merajuk tu jangan biarkan. Pujuk dia, yakinkan dia, sebenarnya itulah dia tujuan perkahwinan tu sebenarnya. Very important Ustaz. Kalau merajuk, very easy to convince them is kita just beli hadiah ke, even roses to her, settle Ustaz. Settle. Yang paling penting ayat kita bagi hadiah dekat mereka, insya-Allah settle Ustaz. Betul. Dan itu saya punya idea lah, saya punya pendapat lah. Saya tak tahu lah Datuk Zafran dengan Datuk Jalal macam mana kan. Sebab dia Okey. Okey, kepada Datuk Jalal pula, kalau kita tengok kan Datuk Jalal, kalau dari segi saya ingat saya ingat saya dengar je tadi sepanjang apa ni rancangan ni. Saya ingat saya dengar je. Mana boleh. Orang sekali. Orang sekali tengah tunggu jawapan Datuk tadi. Saya ingat saya jadi pendengar sebab saya dengar penjelasan daripada Dr. Zafwan dengan Dr. Azwan ya. Aswan dengan Dr. Zafran. Sungguh seronok sekali. Ya. Dan Ustaz sendiri buat kesimpulan dia memang cantik lah. Tak, kita nak dengar juga sebab Datuk Jalaluddin Hasan ni sebab saya nampak, sebab kita kan bila tengok watak-watak Datuk Jalal bila jadi suami, jadi ayah,
Walaupun ada yang watak-watak antagonis ke apa, tapi kebanyakannya watak tu very dearly, cara dia menzahirkan kasih sayang kan. Kita yakin lah siapa, dan bila saya pernah jumpa Datuk Jalal sendiri secara berdepan, saya tengok cara Datuk Jalal menzahirkan kata-kata kan, saya fikir mana-mana perempuan ni bukan cair, dah cair dia beku balik, baku cair macam tu lah. Jadi mak kata mungkin Datuk Jalal tengok keadaan ni, sebab ada kajian baru-baru ni sangat mengejutkan, di mana mendapati 100% daripada kajian tu kebanyakan suami ni dia hanya nak satu isteri saja kan. Dia tak ada rupanya bila kita cek balik macam mana boleh dapat 100%. Kajian bila tanya adakah setuju nak berpoligami, tak, saya isteri seorang je, isteri seorang. Rupa-rupanya dapat keputusan 100% nak beri isteri seorang ni sebab waktu soalan tu dia tanya isteri ada dengan dia. Itu sebabnya. Jadi kita dapat jawapan memang kebanyakan tak berani lah bila depan isteri dia. Kawan dengan kawan-kawan bukan berani. Jadi betul ke Datuk yang sikapnya ada pada lelaki, dia tak berani sebenarnya bila dia dekat depan isteri dia, ataupun apa sebenarnya? Mungkin buat kata tadi, mungkin sebab kelembutan, sensitiviti pada seorang wanita, disebabkan itulah lelaki terpaksa merahsiakan. Macam Datuk Zafran, Datuk Aswan, mungkin saya sendiri dan Datuk Jalal, kita tak semua benda kita boleh cerita dengan isteri kita. Mungkin ada rahsia-rahsia tertentu yang kita simpan. Jadi apa pandangan Datuk Jalal, silakan. Dia terpulang kepada beberapa faktor lah ya. Alright. Okay. Ada suami memang betul-betul ya. Dia bila kita mereka kalau boleh tak mau melukai hati isteri dia. Ya. Ada juga yang macam tu ya. Apa soalan tadi? Yalah, betul lah. Betul. Betul ke lelaki ni dia memang suka merahsiakan banyak perkara, kadang dia rahsiakan sesuatu perkara tu sebab bukan kata dia tak nak jujur dengan dia, dia bukan menipu tapi dia merahsiakan sebab dia fikir mungkin kalau dia cakap benda tu mungkin akan berguris hati, bak kata Datuk tadi kan. Tentu tetapi lelaki ni bila nak buat, dia akan buat juga ya. Dia akan buat. Kalau dia nak buat, dia akan buat ya. So lelaki ni kadang-kadang dia tak boleh dicabar lah ya. Jadi isteri kena pandai. Isteri kena pandai memahami suami dia macam mana ya. Jangan suka menuduh yang bukan-bukan. Ada suami yang betul-betul ikhlas dengan isterinya ya. Dia tak mau melukai hati isterinya ya. Tapi ada suami kadang-kadang dengan kawan-kawan dia sonok-sonok dengan kawan dia je. Dia nak tunjuk kelakian dia dengan kawan-kawan. Tapi habis pun tak ada ya. Betul. Tetapi lelaki yang diam-diam ni berbahaya. Bila dia nak buat, dia akan buat. Ya. Saya setuju. Betul. Setuju. Jadi lelaki yang uha-uha ni dia tak ada apa-apa lah. Kalau nak jadi pun kebetulan sajalah kan. Kata orang tepuk sebelah tangan tak berbunyi kan. Ya. Betul. Tapi pada saya istilah isteri takut bini suami takut bini is not in my dictionary kata orang putih ya. Saya tidak ada istilah itu ya. Sebab pada saya suami isteri ni, semua isteri nak jadi isteri yang baik. Suami belum di rumah tangga, dia jadi suami yang baik ya. Suami bertanggungjawab, dia bayangkan dia akan jaga isteri dia, dia akan macam mana mereka bercinta mula-mula, macam mana mereka mula-mula bercinta, mereka akan terus kekalkan perasaan itu ya, akan terus kekalkan hubungan itu ya. Tapi kadang-kadang perkahwinan ini macam-macam dugaan berlaku. Inilah yang berlaku ya. Bila berlaku dugaan, inilah cabaran. Inilah cabaran yang harus ditempuhi. Ya. Tapi apapun pada saya rasa kita mendirikan rumah tangga, alright, kita dah kenal isteri kita siapa. Dan isteri kita dah kenal suami dia siapa, macam mana perangai dia. Kalau suami dia macam ni, macam mana nak tackle, begitu juga isteri dia ya. Apapun sebagai manusia kita ada kelemahan ya. Kita banyak kelemahan kita. Ini yang harus kita pandai tackle lah. Ya, kita tak sempurna pun ya, kita cuba buat yang sebaik mungkin sebagai seorang suami ya. Tapi amat penting suami harus menguasai isteri. Ustaz, Datuk, dia mesti
Ulang balik Datuk, ulang balik. Soalan tu Suami harus menguasai isterinya, ya. Dia ada banyak maksud tu, ya. Menguasai isterinya, mana dia dalam arti kata dia dah mendidik isteri dia. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Dia dah mengenali isteri dia, apa isteri dia tak suka. Ya, ini benda ni kena jelas benda ni sebagai seorang suami. Ya, tapi saya harus tekankan sebagai manusia kita sentiasa lemah dan kita sentiasa melakukan kesilapan. Alright, jadi macam mana kita memperbaiki diri kita, itu yang penting. Okey. Jadi dan sebenarnya saya setuju ayat Datuk macam menguasai. Contoh kalau kita boleh bagi analogi lah. Saya ni dalam debat ni banyak pakai terminologi analogi. Contoh macam kita menjaga seekor kuda seekor kuda. Saya bukan cakap orang perempuan ni kuda, tak. Ni nak cerita maksud menguasai. Jadi bila kuda ni ada dekat kawasan kita, kita dah tahu dah dia punya perimeter dia, kita tahu. Kita kawal, kita tak kontrol dia boleh berlari ke mana dia nak, dia beli apa, dia macam lapar, kita bagi dia rumput, bagi dia apa, kemudian mandikan dia dan sebagainya. Makna kata menguasai ni betul, memahami, rasa tahu dah dia ni suka ni. Jangan sebut benda ni, dia akan sensitif. Jangan buat ni, dia akan marah. Kita dalam hal ni, contoh dia kata, abang saya ni dah tak cantik. Memang mungkin sekali tengok macam dah tak boleh belah ke apa kan gitu. Alamak, nampalah muka macam ni. Tapi kita tetap, abang tengok, inilah manusia yang paling hebat dan paling cantik kat depan mata abang. Macam tu lah. Jadi makna kata dia still, dia menguasai. Kemudian isteri tu pula dia akan rasa bahagia kan. Sentiasa bagi galakan yang positif kepada. Mungkin perkataan menguasai itu kadang-kadang ada perempuan tak suka lah. Dia menguasai dia menguasai aku, especially perempuan sekarang lah, dia tak faham macam mana tinggi yang makam suami itu ya. Saya lebih suka perkataan mendidik isteri. Mendidik isteri. Saya lebih suka perkataan itu, mendidik isteri. Tunjuk apa yang okey, saya tak suka yang ini, saya tak suka yang ini, cakap dengan saya macam mana. Alright. Jadi kita dah membina satu kepercayaan antara satu sama lain. Membina kepercayaan antara satu sama lain. Jadi maknanya bila kita membina kepercayaan itu, ke mana kita pergi, isteri tak ada syak wasangka pada kita lah. Ya. Macam Dato' Zaf lah ya. Dengan isteri dia, dengan Datin Fauziah. Saya tengok mereka berdua ni, saya cemburu. Saya cemburu. Begitu romantiknya mereka ya. Banyak yang saya boleh belajar daripada mereka ketika itu ya. Dan saya apply apa yang mereka buat ya. Jadi kepercayaan tu harus ada lah ya. Tentang takut bini, istilah takut bini, isteri menakutkan, saya rasa itu tak perlu digunakan lah saya rasa. Ya, memberikan gambaran isteri tu menakutkan, saya rasa mengaibkan isteri tu sendirilah saya rasa. Betul. Dan tapi, sebenarnya saya tak menafikan ada suami takut isteri. Kita balik pada tajuk awal tadi. Ya, kalau Dr. Zafwan tadi mengatakan itu satu fantasi, tapi pada saya realitinya itu berlaku. Ya. Itu berlaku. Ya, itu berlaku. Di mana isteri menguasai istrinya, suaminya menguasai suaminya ya. Mungkin sebelum kahwin dia pergi kursus jugalah, tapi di kursus motivasi dia orang yang salah lah saya rasa. Orang yang salah ya. Dia ajar yang bukan macam mana nak menguasai isteri, macam mana nak tundukkan isteri. Faham maksud saya Ustaz ya? Sampai to the extent pada benda-benda yang tak sepatut berlaku. Itu berlaku. Ya. Kita tak nafikan benda tu ya. Okey. Tapi sebenarnya saya pandangan pula, saya setuju Datuk cakap. Mungkin ada perempuan yang tak berapa suka selesa dengan perkataan menguasai, tapi pada saya pula menguasai ini bukan kata kita conquer dia, tak, tetapi menguasai itu dengan cara bukan sahaja mendidik, tapi memahami isteri itu penting supaya kita kena tahu yang orang yang akan bersama dengan kita sepanjang hayat kita ni, kita kena tahu dia suka makan apa, kita tahu apa yang kepantangan dia, dah tahu dah dia ni tak suka kalau kita sebut pasal, contoh mungkin jangan dengan lebih-lebih cakap tegur dia pasal apa, ada satu jangan kritik keluarga dia, mungkin macam tu. Kadang ada pandangan suami dia, I rasa lah keluarga you ni mungkin ada benda yang kita kena, dia dengar tu dia sensitif, jadi dia tak sentuh, dia dah tahu. Jadi
penguasaan, memahaminya betul, dan ayat mendidik itu adalah sebaiknya. Sebab orang lelaki kena ingat, orang lelaki ni sebagai suami, dia lah paling last sekali susah nak masuk syurga ni. Salah satu sebabnya adalah dari segi tahap didikan dia kepada isteri dia. Itu semua orang kena ingat. Kalau tengok komen malam ni, makin rancak anak apa ni, Khairul Nisa Abdul Samad bila cerita tentang rahsia tu tadi, dia dah komen dah. Insting seorang isteri, dia kata. Kan, lepas tu dia kata, yang paling penting jangan curang. Kalau pandai didik isteri untuk terima poligami, insya-Allah isteri boleh terima. Rahsia sebenarnya lagi terluka. Wah, kita ni cuba cover tak nak isteri poligami ni, orang perempuan komen terus poligami. Okey, baguslah. Lepas tu ada Zaiharti Sulaiman, naluri isteri, sixth sense. Kalau berahsia tu isteri boleh tahu cepat atau lambat aja, dia kata. Lepas tu Miss Liha Ahmad Noor ni kata, betul, lelaki kalau nak buat, dia buat. Dia setuju dengan Datuk tadi. Jadi jangan cabar-cabar. Lepas tu, Maria Ismail. Selalunya lelaki yang banyak buat hal. Ambil tu. Dia dah mula dah keluar dah. Kan? Jadi, lepas tu Razak Hawani pula kata, wahai para suami, kami nak menang. Tak kira apa situasi, kami nak menang. Dia kata. Lepas tu, Hana Sam kata, merahsiakan dia mokok, kata. Nampak isteri dia campak pun rokok. Tapi itu bukan takut isteri, hormat. Tak nak mokok depan mati isteri. Padahal bau rokok tu sempatu pun dah berbau. Lepas tu, tu sebabnya kalau kita tengok banyak lagi lah komen-komen ni, nampaknya kebanyakannya datang daripada seorang perempuan. Akan betul-betul lah kata Datuk. Ni Alice dah komen dah. Prefer guna perkataan mendidik dari menguasai isteri. Nampak tu? Dia tak suka dia jadi kuasai sebenarnya. Kan? Jadi ni Sahab Om kata, talian hayat ada 3 lagi Ustaz. Dia kata, sabar aku kan. Kemudian Sabi Anwar, Assalamualaikum. Kalau suami ikut cakap isteri bukan kerana takut, tapi sebagai satu penghormatan atas jasa isteri dalam mengurus rumah tangga, memasak untuk mentua yang duduk sekali, melahirkan anak dan sebagainya. Kadang-kadang isteri akan marah mungkin atas stres. Namun kita sebagai suami harus memberi ruang kepada mereka untuk mulakan perasaan mereka kepada kita. Pimai-pimai, nanti si isteri akan kembali normal saja. Kebanyakannya semua setuju. Saya setuju dengan Datuk Jalal. Ya, Datuk Jalal, suami takut isteri, ikut je cakap isteri. Buat satu semua ikut cakap isteri. Ada tu, memang ada. Di ramai sokong ni setuju dengan Datuk Jalal. Alhamdulillah. Jadi kepada semua, jangan lupa sharekan kepada semua. Okay, kita dah selesai pusingan yang pertama. Baiklah, sebelum kita masuk pusingan kedua, kita berehat seketika dengan memaparkan video ini. Jangan kemana-kemana, saya kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali, hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Okey, itulah dia sedikit tentang susu Al-Amr. Baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, kebas-kebas tangan, insya-Allah. Saya tak nak komen lebih-lebih. Yang susu Al-Amr ni ada kebetulan dekat kotak tu ada macam-macam muka saya dekat kotak tu, tak tahu macam mana. Jadi apa pun insya-Allah pada siapa yang berhasrat bolehlah hubungi talian Zetro. Baiklah, kita masuk pusingan yang kedua. Apa pun saya nak ingatkan kepada semua, malam ni program kita ni dibawakan oleh Yayasan Belia Malaysia. Pada semua yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban pada tahun ini boleh daftar segera. Nanti kita akan kongsikan juga satu video tentang harga yang sangat murah dan boleh masuk segera sebab kita tak nak waktu raya haji dah dekat-dekat sangat, masuk tu ramai jam tak sempat nak bagi. Dan bayangkanlah baru-baru ni Yayasan Belia Malaysia baru saja menerima watikah pelantikan sebagai satu-satunya pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan ibadah korban di Afrika. Itu dia. Bayangkanlah di Afrika ni mereka ni minum air lumpur ni. Macam kita ingat air teh, rupanya air lumpur dia cedok buat air minuman dia. Dan begitu juga dia ambil kotak-kotak tu, dia koyak-koyakkan cecah air makan sebab makanan dah tak ada dekat sana. Jadi, dan siapa yang menyertai korban dengan Yayasan Belia Malaysia, dia dapat 2 in 1 iaitu
sumbangan yang kita nak join korban tadi akan masuk bahagian korban di sana dan juga sedikit akan disalurkan untuk membeli lembu dan juga haiwan-haiwan korban ni untuk diserahkan kepada asnaf di dalam negara kita. Maknanya tak ada timbul soal, ni pada bagi luar negara, dalam negara pun banyak lagi susah, tak timbul soalan itu. Baiklah, kita masuk pusingan yang kedua. Pusingan kedua bersama dengan Datuk Zafran, kita tengok istilah takut bini ni sering digunakan untuk suami-suami yang seolah-olah dikongkong oleh isteri. Seolah-olah saya tak cakap benda tu absolute, benda tu pandangan saja. Dia kata seolah-olah lelaki ni dikongkong oleh isteri, sampaikan nak pergi mana, abang nak pergi sini, abang nak pergi, abang lambat balik ni, abang ni, seolah-olah macam tu. Jadi ada orang pula pandang serong pula, dia kata apalah, engkau itu pun nak beritahu bini kau ke, dah lambat-lambat ajalah. Tak adalah nak beritahu dia apa semua. Jadi benda ni dijadikan hal oleh sahabat-sahabat, terutamanya lelaki lah, sesama lelaki kan. Apalah kau, hal dia pun lebih kurang macam tadi kan. Dia marah tompel tadi apa 15 sudahnya dia kata kalau aku siku sekali bini dia sampai lagi teruk tuan. Jadi mungkin Datuk Zafran boleh ulas sikit kan sejauh manakah kenyataan ini, benarkah ni pandangan masyarakat ni yang memandang serong tentang perkara ni, minta izin pada isteri pun jadi kecaman sebenarnya. Apa pandangan? Okey, ini sebenarnya adalah satu stigma masyarakat yang sangat tak betul. Sangat tak betul. Dia pertamanya kita ni dilahirkan keadaan, kita ni dilahirkan sebagai umat Islam. Dalam Islam telah mengajar terlalu banyak di mana kita boleh guna pakai dan kita boleh pelajari daripada sirah dalam Al-Quran dan sebagainya untuk sebagai panduan. Selagi panduan itu dijalankan dan dididik dengan cara betul, sama ada suami atau isteri, insya-Allah semuanya okey. Itu nombor satu. Nombor dua, isteri ni kadang-kadang ibarat seperti ayah dan ibu kita. Kita masa kecil dulu, kenapa kita maklum kepada ayah dan ibu kita nak keluar? Okey, atas sebab keselamatan dan juga atas sebab-sebab yang lain. Bagi saya, nak kena maklum macam mana sekalipun sekurang-kurangnya. Saya pun, contohnya, saya dekat satu tempat yang lain, isteri saya berada satu tempat lain, untuk saya pergi tempat B tu pun, saya akan WhatsApp sekurang-kurangnya kat dia. Sekiranya apa-apa berlaku. Sebab saya selalu memikirkan, sekiranya apa-apa berlaku, sekurang-kurangnya ada yang tahu. Tak naklah nanti apa-apa berlaku kat kita tak tahu ajal kita waktu bila, tak tahu segala musibah ataupun ujian berlaku pada kita pada waktu bila. Jadi itu adalah satu makluman yang perlu diberitahu atas faktor seperti sama juga dengan sewaktu kita kecil, kita maklum pada ibu dan ayah kita. Macam tu sekadar untuk inform lah. Dan juga untuk bagi setengah yang punya stigma di mana perkara itu kerana takut bini, memang saya tak agree lah. Sebab kata Datuk Jalal tadi, lelaki ni walaupun dia kalau dia nak buat, dia buat juga kan. Kalau macam Datuk Aswan kata kalau nak tipu pun dia tipu juga. Tapi sejauh mana kita nak buat perkara tersebut? Apa-apa pun kita balik pada diri kita sendiri, kita tanya balik diri kita, adakah kita bangga dengan buat perkara begitu ataupun kita buat perkara tersebut atas kerana paksaan. Tapi apa sekalipun, takut bini ke, itu adalah didikan daripada kita. Sekiranya kita terlepas daripada awal ni Ustaz. Masalahnya sekarang ni ramai lelaki daripada awal dia terlalu membiarkan. Bila dia membiarkan, okey, isteri dia telah menguasai. Betul ke boleh pakai perkataan ni? Menguasai. Perempuan kuasai isteri tak apa. Perempuan kuasai suami tak apa. Yang tu tak apa. Itu perempuan izinkan. Itu perempuan izinkan perkataan. Okey, right. Tapi kalau lelaki kuasai tak, dia perempuan kuasai boleh. Dia jadi perempuan pula, okey, menguasai lelaki tu dari segala segi. Itu yang tak mahu tu. Itu dari awal sepatutnya didikan tu daripada awal lagi. Kita bukannya nak marah ke, just to create fear untuk membuatkan isteri kita tu ada perasaan respect seperti mana Datuk Jalal maklum tadi, makam lelaki ni, di mana terletaknya lelaki ni sebenarnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan sekiranya untuk aku menyuruh manusia sujud, aku suruh wanita ni sujud kepada lelaki. Betul Ustaz? Betul. Suami. Kalaulah aku boleh menyuruh sujud pada manusia tu, aku akan suruh isteri sujud pada suami. Betul.
Jadi begitulah, wallahu alam. Okey, Terima kasih, jadi sebenarnya saya setujulah apa yang Datuk Zafran sebut tadi, didikan pada awal. Tapi saya nak buat ada satu situasi. Saya pernah share itulah isu ni, ada macam mana seorang sewaktu saya dengan Kak Ebi Fana di Radio Sinar FM, ada satu soalan ditanya. Dia tanya, apa pandangan adakah saya ni dikategorikan sebagai takut isteri sebab sebagai saya setiap bulan gaji saya semua saya serahkan kepada isteri saya. Dan setiap hari sebelum saya nak keluar kerja, saya akan minta duit belanja daripada isteri saya. Jadi saya telah dikecam oleh kawan-kawan saya sebagai takut bini dan sebagainya. Maka jawapan saya sebenarnya, itu sebenarnya adalah hak pasangan suami isteri. Kita kena faham, setiap suami isteri ni mentadbir rumah tangga dengan cara yang berbeza. Mungkin suami ni ada alasan tertentu, serahkan duit dia. Mungkin dia kata, abang kalau pegang duit ni, memang kejap-kejap habis lah. Abang tak tahu, abang ni jenis boros. So, tolong pegang duit ni, bagi abang setakat belanja abang saja. Jadi maknanya kata dia sendiri dah decide, itu hak dia. Kita sebagai lelaki yang di luar rumah tangga, tolong jangan campur tangan, nak advice lebih-lebih sebab kita tak tahu keadaan ni kita. Kan? Ada banyak lelaki juga yang boros, isteri biar, isteri menanggung, isteri tak komplain. Tapi isteri tanggung penderitaan tu. Kan? Semua cari duit sendirilah apa semua, dia kadang minta dengan suami, banyak tak ada duit. Wahal dia boros. Ini contoh lah kan. Jadi itu satu. Yang keduanya, saya tertarik pada yang tadi sebut tentang minta izin tadi. Kita dah biasa, saya setuju. Datuk Zafran sebut kita minta izin dengan mak ayah kita. Sebenarnya pernah satu kisah. Nabi di dalam selimut dengan Aisyah, dengan isteri dia. Dia kata, wahai isteriku Aisyah. Masa tu Nabi dengan isteri dia dalam selimut ni. Dia kata, bolehkah izinkan aku nak solat seketika. Nabi nak solat sunat masa tu. Nabi cakap dengan isteri dia Aisyah. Adakah sebab Nabi takut isteri? Tak. Saya setuju ayat yang dan mula Datuk Zafran sebut tadi, menghormati. Sebab dia dengan isteri dekat dalam selimut dah ni, dekat katil ni. Bolehkah izinkan aku untuk solat seketika? Itu bukan takut bini, tapi nak tunjuk budi bahasanya suami ni, Nabi ni dengan isteri. Tapi apa jawab Aisyah? Ya Rasulullah, tidaklah aku lebih gembira kalau engkau terus bersama aku dalam selimut ini, tapi demi kerana engkau nak beribadah, teruskanlah ya Rasulullah. Macam tu isteri. Kan? Jadi orang perempuan bila suami minta izin pun jangan lebih-lebih pula, kan? Bila suami kata, abang ingat abang nak keluar sekejap jumpa kawan abang. Abang elok-elok bang ya. Elok-elok bang, abang jangan lambat sangat. Nanti saya rindu nanti. Apa salah macam tu? Kan? Betul. Ni nak lepak-lepak lah. Ni kan tak apa benda, tapi aku berapa, aku satu dah, apa semua tak balik-balik lagi. Tu bukan macam tu. Doakan. Tapi bagi saya Ustaz, kalau ada kawan ya, kawan bila komenkan kawan dia, apalah kau takut bini lah, sikit-sikit nak rekod bini, sikit-sikit nak beritahu bini. Saya rasa tak tahu nak salahkan siapa. Kawan ni bukan kawan yang baik ke, saya tak tahu. Ataupun si suami ni asal dia cerita pasal isteri dia je pada kawan dia. Dan kawan dia dapat wrong info tentang isteri dia siapa. Wrong perception. Dia dapat wrong perception. Saya kata seorang isteri harus menjaga aib, seorang suami harus menjaga aib isteri dia. Jangan duk cerita orang kawan. Inilah jadi dia. Kawan bercakap, apalah takut bini semua kan. Kawan, ya Allah. Kalau saya sebagai kawan yang baik, saya rasa dia akan rasa, wah, bagus bini ya, tanya khabar kat mana bini tu sayang kat kita, betul tak ya? Bini ada juga, jangan kita mencocok-cocok dia pula, apalah takut bini lah. Ini bukan kawan yang baik. Saya rasa kawan ni cuba nak mengelirukan untuk mencocok benda-benda yang tak elok kan ya. Betul. Dan saya tak tahu kenapa kawan jadi macam ni. Tak tahu, mungkin si suami duk cerita pasal isteri, aku rasa begini, giving the wrong perception tentang isteri dia sendiri. Sangat malang lah benda ni. Sebab tu saya rasa suami isteri harus menjaga keaiban isteri dia. Hormat tu bukan maknanya kita takut bini, tidak. Maknanya kita seperti dia isteri kita. Ya? Betul. Dia isteri kita. Apa pula dah ada anak, dia ibu pada anak-anak kita. Kan? Betul. Kita kena jelas benda-benda macam ni. You know? Betul. Baik, saya setuju. Dan kita juga ayat aib isteri. Ya, rahsia rumah tangga tak salah cerita pada orang. Kawan boleh get the wrong perception dan dia cerita bukan pasal isteri kita. Dia at the end dia tak hormat isteri kita. Sebab kita sendiri tak hormat isteri kita. Macam mana? Kan? Betul. Jadi mana kata hentikan sebab apa? Dalam hal ini kita kena jaga aib isteri kita.
begitu juga isteri menjaga aib suami. Jadi saya setuju. Ya, begitu juga sebaliknya, ya. Betul. Jangan lupa. Dan bila menjaga aib ni, saya setuju bila kita menjaga, betul tu sebab saya selalu bagi tips kalau kebahagiaan rumah tangga ni 3. Pertama, ikut syariat Islam. Kedua, tidak ada suami dan isteri suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Dan yang ketiga, isteri dan suami sebenarnya dalam proses mengenali satu sama lain. Jangan kita kritik. Sebab apa? Dan sebagai kawan tadi yang Datuk cakap tadi, mungkin kawan ni ada wrong perception. Tak usah cerita. Kalau cerita pun, kita sebagai orang yang mendengar, sentiasa positifkan cerita tu. Oh baguslah isteri kau ambil berat, Alhamdulillah. Ada orang tu dah ada isteri, tapi lah isteri dah tak ada, dah tak boleh nak ambil berat pasal dia. Kau ada isteri, appreciate. Jadi macam tu sahabat yang sepatutnya. Galakkan. Bila nampak macam tu, sentiasa positifkan perkara tu. Sebab bila kita kritik orang, kita kritik isteri orang, jangan lupa kita pun ada isteri. Kan? Isteri orang ada kelemahan, jangan lupa isteri kita pun ada kelemahan. Jadi kalau kita kutuk orang lain, kita pun ada kelemahan. Kita kutuk orang pun boleh kutuk kita. So, makna kata tolong jaga menjagai. Jaga menjagai benda ni. Mana bila kawan, oh ya ke, tak apalah. Selesaikanlah baik-baik. Kata. Jangan, kalau aku jadi engkau, aku dah lama, mula ayat-ayat macam tu. Kan? Sebab sahabat, nak pula, ada pula sahabat yang jenis tak fikir panjang ni, mencakap, apa kau tunggu, kau ceraikan je lah. Tu satu ayat lagi tu. Ayat sahabat-sahabat yang kadang-kadang kan, yang Allah Akbar, kadang semudah itu menasihatkan benda yang tanpa tahu. Atau ayat lain, aku kenakan yang best punya. Itulah tu kan. Ustaz, seronok Ustaz, bila kawan kita hormat isteri kita, seronok Ustaz. Satu perasaan yang tak dapat kita. Ya Allah, Tuhanku, seronok Ustaz. Maknanya kita juga dihormati Ustaz. Yeah. Macam contoh, macam bila makan, kita makan-makan. Contoh Datuk Aswan ajak makan kat rumah dia. Kita pun datang. Lepas tu, wih sedap betul lah mi goreng. Datuk Aswan bercakap, memang lah. Ni mi goreng ni, isteri saya masak ni. Oh ya, sedap. Lain kali suruh dia masak lah. Kalau masak mi goreng ni juga tu. Seronok lah makan sedap. Jadi kita seronok orang puji isteri kita masak sedap. Lepas tu suami tu siap jeling-jeling pandang isteri. Macam tu kan. Contoh lah kan. Jadi mana kata ni adalah satu teknik lah selain pada bagi hadiah tadi yang Datuk Aswan sebut tadi kan. Kita puji isteri ni pun dapat pula pujian dari kawan-kawan, itu pun kita menyeronokkan hati kita. Datuk Aswan, kalau kita tengok Datuk Aswan ni, kembali pada Datuk Aswan pula. Isteri urus keluar masuk duit keluarga, orang cakap mesti kuih kontrol. Mesti bini garang. Kan? Sedangkan isteri tu, kita tak tahu karakter dia lah paling manja sekali. Jadi yang kat luar, kita dengar cerita. Macam Datuk cakap tadi, Datuk Jalal kata tadi, dengar, dia terus hukum. Sedangkan dia tak tahu hakikat sebenarnya. Isteri tu manja. Cuma isteri tu bantu uruskan keuangan suami dia. Begitu juga, suami berbincang isu persaraan. Maknanya duit ni nak buat macam mana. Duit abang yang pencen besok, apa plan kita nak buat. Contohnya. Kemudian pergi mana-mana semua nak beritahu isteri. Mesti dah kena bomoh ni. Ada pula cakap, ini kalau macam ni mesti dah kena bomoh, dah kena kalau ni 9 dah kena bangang dengan bini ni. Contohlah ni 9 cakap kan. Ni habis lah ni, dah kena mandrem. Macam-macam lah kan ayat kan. Jadi mesti bini ni dah bagi suami makan tak apa-apa. Jadi benda-benda khurafat macam Datuk cakap sebelum ni lah. Maknanya ada je benda-benda, sedangkan benda tu boleh jadi fitnah, boleh bawa dosa yang panjang dan sebagainya. Jadi apa komen Datuk Aswan tentang isu-isu seperti ini? Silakan. Very simple Ustaz. Apa yang isteri bagi amanah kepada kita sebagai, macam katakan kita ni sebagai suami, kita dapat pendapatan, kita dapat gaji and all that tu, kadang-kadang kita share dengan isteri kita. So bila kita share dengan isteri kita, kadang-kadang she know actually dia sebagai isteri, dia akan simpan ataupun dia akan simpan selain daripada perbelanjaan kita, dia akan simpan duit kita untuk kegunaan masa depan. Kadang-kadang sometimes lelaki ni bukannya selalunya dia akan menggunakan kadang-kadang lelaki ada yang kebanyakan yang bolos. Macam example dia dapat gaji. So sometimes he buy a lot of the things. Sometimes so dia tak bagi kepada isteri dia and all that. So, isteri dia yang simpan duit tu, jaga duit daripada suami tu and all that tu, kadang-kadang all these reasons sometimes end of the month kita tak cukup. So kadang-kadang daripada kita meminta kepada orang lain, tengok-tengok isteri simpan duit kita. So daripada kita nak minta kepada orang yang tak semestinya, tengok-tengok
isteri kita simpan duit kita. So that's why sometimes we have to share sometimes apa yang kita dapat, pendapatan kita dan kita punya perbelanjaan. Kadang-kadang isteri pun nak belanja pun kita kena tengok juga kadang-kadang macam mana how's our family actually, is that enough of kita punya spending power or not. So all this is very important Ustaz bagi saya lah. Itu kira pendapat lah Ustaz. Okay, jadi mana kata tentang kata-kata sahabat-sahabat ni, kalau macam ni mesti isteri macam ni. Isteri mesti macam ni. Kalau isteri tu kontrol, ni tak adalah, ni mesti dah kena boboh ni. So, apa pandangan Datuk Azwan? Dah, saya rasa yang tu semua tu mengaruh Azwan. Bagi saya ni sebenarnya nak kata kena how to say macam kena boboh ke apa ke tu semua tak ada Azwan. Sebenarnya nak kata kalau katakan betul-betul kita sayang isteri kita. Kalau kita rasa kita nak belanja on isteri kita, walaupun kita nak spend to the wife, actually we have to Ustaz, because you know why? Because she's taking care of us. She's taking care of our family dengan children kita. Kadang-kadang Ustaz tahu tak, saya baru ni I dapat yang anak yang ketiga. So Alhamdulillah 1.5 years. So my third one. Actually you know sometimes kita sebagai lelaki ni kita tidur malam dengan lena Ustaz. Tapi kita walaupun anak kita bangun tengah malam pun isteri kita menyusu tu, you know how important is that or not Ustaz? Kadang-kadang bangun teman macam mana? Tak bangun teman ke? Teman ke? Saya bagi saya ni isteri saya Ustaz, isteri saya ambil 100% Ustaz. That's why sometimes we have to understand the isteri punya role is very very important on this part. So that's why bila kita nak belanja ataupun kita nak spend ke apa ke, walaupun isteri kita minta, saya rasa itu kita punya kewajipan yang kita kena menunaikan. Baik. Betul. Baik, tu satu pandangan yang sangat baiklah. Sebenarnya saya setuju. Itu sebabnya baru-baru ni saya adalah share dalam satu ceramah saya tentang tanggungjawab suami yang tak pernah tamat sebenarnya, tetapi ada suami tak puas hati. Sebab dia dah membiasakan fahaman dia tu bukan dari sudut agama, tapi dia fahaman secara logik dia rasa memandang kepada norma masyarakat Melayu Malaysia. Masyarakat kelaziman dia kata suami kerja cari duit, perempuan jaga anak. Dia rasa macam tu. Sedangkan dalam agama kita, macam mana pun tanggungjawab suami adalah membesarkan anak. Tanggungjawab isteri lain. Tanggungjawab isteri hanya melahirkan anak, melayan suami. Melayan anak, melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Kemas rumah, membasuh, membesarkan anak, bagi makan, suap anak makan, kemas rumah, semua tanggungjawab suami sebenarnya. Itu sebabnya sebenarnya itu tanggungjawab suami. Jadi bersyukurlah lelaki kerana kelazimannya orang perempuan willingly nak bantu suami. Dan bila bantu suami, suami kena sebab ada yang lepas tu orang komen, Ustaz saya tak puas hati lah saya Ustaz, apa sal pula kita pula yang kena basuh apa semua. Itu sebab saya kata sebabkan kita tak mampu. So orang perempuan dengan penuh rasa ikhlasnya nak tolong kita, tolong basuh, tolong kemas, tolong siapkan kita semua, baju pun siap gosok semua. Sedangkan kita tahu Nabi dah tunjuk dah, Nabi takkan susahkan isterinya untuk perkara yang suami boleh buat sendiri. Termasuk juga bila saya kata orang perempuan, ni satu lagi ilmu saya bagi masa tu, saya kata orang lelaki suami tak boleh paksa isteri untuk jaga mak ayah suami, tu kena ingat. Begitu juga suami tak boleh halang isteri kalau nak jaga mak dan ayah dia yang sakit. Tetapi kalau kita halang, suami halang, isteri yang taat dia dapat pahala tapi suami itu berdosa. Tapi kalau mak ayah kita, kebanyakan isteri tak apalah bang, mak ayah abang pun mak ayah saya juga, tak apa saya tolong jaga. Kata, tak apa bang. Sebaik-baik suami, dia akan bagi satu penghargaan kepada isteri dia sebab isteri dia sudi jaga. Itu sebab macam bila kita hujung bulan, gaji, cubalah sia-sia sikit. Kalau ingat macam Datuk Azwan kata tadi, bagi ros, bagi hadiah tertentu sebagai lambang penghargaan kita. Dia bukannya nak yang mahal-mahal pun. Tanda ingat aja. Kan tanda ingat saja. Tapi ini antara perkara-perkara lah. Sebenarnya the beauty of the relationship of husband and wife ni sebenarnya dia seni tau sebenarnya. Very important. Datuk Jalal lah.
Seni sebenarnya, dia seni. Kreativiti, terserah pada kita nak corakkan rumah tangga kita macam mana. Kita balik, kita bawa bunga, kita bawa ni, semua kreativiti masing-masing. Tak ada siapa pun mesti bagi ni. Macam Datuk Zafran, jom kita shopping, pergi London. Betul tak terdaya tu, dia punya shopping pergi London. Dah lah dia pergi London, dia tak ajak kita Tok Aswan. Tu yang tak tahan tu. Kan? Tahu siapa dah sampai. Kalau dia nak beli hadiah untuk isteri Ustaz, dia bukannya kalau dia nak beli hadiah untuk isteri dia, bukannya biasa-biasa Ustaz. Macam Porsche, lepas tu Audi. So kira memang level lain lah Ustaz, level lain. Level lain. Jadi tak apa. Datuk Zafran akan jawab pada pusingan yang ketiga yang terakhir. Itu tak apa, tak ada masalah. Okey, kita balik pada Datuk Jalaluddin. Kalau kita tengok Datuk Jalaluddin, kita tengok tak dinafikan kehidupan lepas kahwin ni sangat mencabar emosi. Yang mana sebelum kahwin mungkin kita yelah yang indah-indah, bercinta kan, I love you, you love me. Susah nak jumpa orang yang dah 7-8 tahun kahwin masih lagi melafazkan I love you, sayang awak, saya sayang awak sesangat. Kadang sampai kat pejabat agama dia tak pernah cakap sayang saya. Lepas tu pejabat agama, ya ke? Takkan dia tak faham, aku bagi dia makan hari itu sayang lah tu. Dekat pejabat agama bergaduh kan. Jadi kadang mana taknya dulu tak tahu, tapi bila tinggal sebumbung barulah kita kenal sepenuhnya hati budi dan perangai masing-masing. Kalau dapat suami yang suka melepak, memanglah boleh jadi punca pergaduhan besar. Kalau dia melepak tu tanggungjawab selesai tak apa. Dia dah melepak, tanggungjawab tak selesai pula. Berlaku baru-baru ni saya jaga satu program My House, iaitu kita membaiki rumah-rumah asnaf. Dan kebetulan dari satu lokasi ni, satu responden yang kita jaga, kita repair rumah dia. Dia membesarkan anak 4 orang anak. Paling kecil umur 4 tahun, paling besar umur 12 tahun. Dan keempat-empat anak ni dibesarkan seorang diri selama 4 tahun. Selepas suami menceraikan, dia satu benda pun tak lagi, tak ambil tahu, tak tanya khabar. Yang mana isterinya ni buat kuih daripada pagi sampai petang, berniaga cari rezeki, dan dia sendiri memang bercerai. Dia kata salah satu sebab tak tahan. Suaminya tak kerja, suami tak itu, suaminya ni malahan dah lah tak kerja. Tolong hantar anak di sekolah pun tak nak. Jadi semua dia buat sendiri. Jadi dia kata lebih baik dia hidup seorang. Jadi dalam keadaan macam ni, kita tengok banyak suami ni yang mungkin menyebabkan isteri ni jadi hilang sabar dan sebagainya. Ada satu sharing di Facebook, seorang lelaki dia tak kisah. Dia cop takut bini apabila tidak keluar melepak selepas kahwin. Dia kata, tak apalah awak nak cakap takut bini lah. Yang penting dia mengutamakan keluarga dan nak habiskan masa bersama isteri dengan anak-anaknya berbanding rakan-rakan. Mungkin ada masa tapi kurang sikit. Jadi apa pandangan Datuk tentang isu suami mengutamakan keluarganya lebih dari yang lain? Silakan. Itu sepatutnya lah kan, sebagai seorang suami di rumah tangga, keluarga dan segala-galanya, segalanya berubah. Dia ada tanggungjawab yang perlu dijalankan sebagai ketua keluarga, alright. Dan kalau dia utamakan keluarga dia, itu alhamdulillah lah, baguslah. So of course sebelum kahwin semuanya nampak cantik, hubungan tu semua nampak cantik. Kata orang bau busuk pun wangi juga, bila dah kahwin barulah masing-masing nampak kelemahan masing-masing. Alright. Itu sebenarnya bukan satu masalah untuk kita mengetepikan pasangan kita, cuba mempelekehkan pasangan kita, tidak. Kerana kelemahan itulah yang sepatutnya kalau kita ada bertanggungjawab, kelemahan itulah yang harus kita perbaiki sama-sama. Sebab seorang suami pun ada kelemahan, isteri pun ada kelemahan. Sama-samalah kita membina dan membaiki kelemahan ini. Itu amat penting dalam rumah tangga. Kita berbalik pada didikan tadi. Itu saya lebih suka, saya sebagai seorang suami, alright, okay, awak isteri, ini yang saya suka, ini yang saya tak suka. Seorang suami, seorang isteri, awak kena cakap dengan saya begini. Suara awak cakap dengan saya mesti begini, contohnya. Cakap dengan orang tua saya lagi halus, contohnya. Alright. Jadi ini proses mendidik antara satu sama lain. Kita sebagai suami pun bukannya sempurna sangat, Jadi tak timbul soal kita lebihkan keluarga kita ke apa. Kita memang harus utamakan keluarga kita,
mak bapak kita pun harus ditambah. Kita harus mendidik isteri kita, hormat keluarga kita, hormat orang tua kita, barulah kita dapat hidup dengan secara aman, bahagia, penuh kesefahaman. Itu amat penting ya pada saya lah. Baik. Okey, tepat sekali. Jadi itulah dia. Yang penting didikan. Yang berbalik lagi poin dia adalah didikan kita. Sebenarnya betul, the do and the don'ts ni sebenarnya perlu sentiasa bincang. Kadang-kadang bila kita perhalusi mungkin, kadang dengan mak saya tu, awak jangan sentuh-sentuh yang macam ni. Mak saya tu, awak puji-puji sikit macam ni. Dia ajar. Jadi benda ni untuk memudahkan kelancaran proses, keharmonian rumah tangga kita dan keluarga-keluarga kita lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan sampai kepada pusingan yang terakhir. Jadi sebelum tu kita saksikan video ini. Okey, ni sambal. Sambal crispy Cik Ruby apesal. Sebab apa nama dia apesal? Sebab sedap sangat. Orang tanya apesal sedap sangat. Apesal tak cukup. Singaporean ramai yang beli. Singaporean ramai yang beli sebab bila dia beli tu dan dia komen, dia kata ustaz tak sempat makan dengan nasi, dia makan macam tu aje. Tapi alhamdulillah memang sedap lah. Yang ni memang air tangan daripada Cik Ruby, daripada Lancang Pahang Darul Makmur. So alhamdulillah ni antara produk-produk yang sekarang ni orang kata tak cukup tangan lah kan. Tapi sebelum saya pergi kepada soalan sebagai kesimpulan pusingan terakhir, saya nak sharekan tentang video tentang harga korban kalau siapa yang berminat untuk menyertai korban pada tahun ini. Jadi sama-sama kita saksikan video ini. Okay, jadi kepada siapa yang nak berhajat melaksanakan bedah korban pada tahun ini, bolehlah bersama-sama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, yang mana harganya adalah berikut: satu bahagian lembu RM390 saja, satu ekor lembu RM2,730, satu bahagian unta RM580, satu ekor unta RM4,060 saja, dan seekor kambing RM580 saja. Jadi pada siapa yang ni boleh daftar segera dengan menghubungi Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun tengok je kat Facebook tu Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi insyaAllah siapa ni boleh daftar je dulu, bayar kemudian pun tak apa. Dekat-dekat nak raya esok tinggal nak bayar je. Yang penting kita nak masuk dalam sistem kita. Alhamdulillah kita dah beli dah sebagai tanda jadi, kita dah beli dah. Dah beli dah berapa ratus ribu ekor sebagai permulaan di Afrika. Dan begitu juga kita akan agihkan juga daging-daging korban kepada asnaf yang ada di dalam rekod Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni adalah satu NGO yang bergerak membantu asnaf. Termasuklah juga bersama-sama dengan rakan-rakan kongsi yang lain juga menaja program My House, iaitu repair rumah asnaf yang saya ceritakan tadi yang disiarkan di TV Al-Hijrah. Okay. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai pada penghujungnya iaitu kesimpulan. Jadi mungkin kita mulakan dengan Datuk Zafran, mungkin boleh bagi kesimpulan sikit. Nak pula mungkin sekarang kita dalam tempoh PKP, inilah peluangnya kita duduk sama-sama kan. Ujian dugaan mungkin lagi hebat lah. Cuma kita dapat khabar, alhamdulillah hari ni kes dah turun daripada 5,000 lebih dekat 6,000 dah jadi 5,000 lebih juga. Lepas tu 4,000 lebih, lepas tu jadi 3,700, 3,300 naik balik dan alhamdulillah hari ni dah turun lagi 2,700 lebih. Mudah-mudahan akan terus turun dan diharapkan semua walaupun kerajaan telah memberi kelonggaran untuk boleh pergi kedai makan dah besok, tetapi ialah sebab memikirkan ramai yang terjejas disebabkan perniagaan kedai makan ni. Jadi tolong jaga SOP, tolong lebih mengawal keadaan ni sebab kita nak sangat kembali ke sedia kala tapi kita kena kawal. Jadi Datuk Zaman mungkin ini peluang kan. Ada orang cakap ni ujian dugaan tapi ada juga cakap PKP ni satu ruang dan peluang untuk memperbaiki dan mantapkan lagi hubungan suami isteri. Boleh Datuk Zafran uraikan sebagai penutup pada hari ini, silakan. Okey, insya-Allah. Pertama sekali saya nak berkongsi dengan beberapa perkara malam ni. Yang pertamanya,
saya kalau saya tengok movie atau cerita kan Ustaz, saya akan tengok seolah-olah saya sedang dalam seminar. Maksudnya sambil tengok, sambil belajar. Dan baru-baru ni saya duk mengikuti series di Netflix bertajuk The Crown. The Crown, okay. The Crown ni mengisahkan King Philip dan juga Queen Elizabeth. Sangat menarik Ustaz kerana Queen Elizabeth adalah seorang queen di mana Philip bukan seorang king. Yang ketuanya adalah Elizabeth. Tapi sejak daripada hari pertama apabila mereka berdua bernikah, okay, di antara apa dia panggil tu, the vow yang terakhir tu, apabila Queen Elizabeth dia harus akur dan dia akan kata, dia bersumpah yang dia akan menghormati dan juga akan menuruti perintah si suami. Jadi along the way kan Ustaz, long story short kan, nak cerita kat sini ni, walaupun Queen Elizabeth ni seorang queen, dia adalah ketua dalam institusi raja tu, dia adalah yang ketua, tapi dalam when it comes to a certain circumstances, dia akan berbincang dengan Philip dan juga Philip akan kata kat dia balik, awak jangan lupa janji awak pada saya. Di mana dalam satu perkara tu macam mana pun dia kena rujuk balik dan dia kena hormati Philip. Walaupun dia nak cerita apa tu, dia sebagai seorang queen, sebagai seorang ketua. Apa yang saya nak katakan di sini, walaupun dia bukan orang Islam tapi sekalipun apa yang diajar di situ, hormat terhadap suami itu adalah benda yang satu-satu perkara yang tak boleh nak ditolak dalik lagi. Yang keduanya, balik kepada analogi Ustaz tadi, berkenaan dengan kuda bila dilepaskan, okey, dalam satu kandang di mana kuda itu berlari-lari, okey, kerana suami membenarkan perkara itu berlaku. Tapi janganlah sehingga suami buka pagar, kuda dah lari, tak tahu pergi mana. Betul tak Ustaz? Betul. Hello? Hello, dengar. Okay. Okey. Teruskan. Yang didikan sangat-sangatlah penting. Didikan ni pula seharusnya isteri ni harus ada penerimaan dari segi didikan, penerimaan dari segi ilmu, dan juga bukan sekadar menerima, faham dan praktikkan. Sebab ilmu ni kadang-kadang kan Ustaz, kita ni seolah-olah kita ada mata tak melihat, kita ada telinga tak mendengar, kita ada mulut tak bercakap, kita ada hidung tak boleh nak hidu. Kita tahu ilmu tu tapi kita tak praktikkan. Jadi suami tidak isteri, dan juga sebab kita ni suami isteri ni, kita ni saling melengkapi kedua-duanya. Kita ada masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada flaws, tapi kita accept and we work together as a team. Okay. Dan seterusnya Ustaz, apa nama tu, si suami ni pun okay, ambillah peluang untuk berbicara sentiasa, kerana komunikasi ni bagi saya amatlah penting. Komunikasi, be it benda tu benda buruk, benda tu benda baik, tapi komunikasi di antara satu sama lain pada setiap masa untuk memperbaiki segala permasalahan. Sebab masalahnya sekarang ni ramai orang je dah start sampai simpan, dia tak bercerita lagi dah. Mungkin sebab dia dah menyampah ke, dia dah malas ke, ataupun nak apa nama tu, memperpanjangkan perkara tu, dia jadi satu tahap dah give up. Tapi selagi boleh communicate tu lah yang betul, yang paling penting. Dan ambillah peluang. PKP ni kan banyak masa kadang-kadang bersama, banyak masa untuk kita mempelajari antara satu sama lain, mempelajari kelemahan. Sebab masalahnya kita sekarang ni, kebanyakan pasangan, dia cuma menyukai kerana benda yang baik, benda kebaikan dia tu. Tapi bila yang si isteri ni buat perkara yang dah keras pula dah. Tok. Hello, Tok.
Dia tak nak bagi sampai lah. Gangguan lain. Datuk Zafran, ada gangguan ni, ada gangguan lain ni. Okey, tak apa. Okey, Datuk Zafran. Datuk Zafran? Okey. Datuk? Okey, Mungkin dah terputus kot. Mungkin terputus kot. Datuk Zafran. Okey, tak apa. Dia ada masalah gangguan teknikal lain pula. Okey, mungkin Datuk Aswan mungkin boleh ulas sikit sebagai kesimpulan. Kejap lagi kalau Datuk Zafran dah okey, kita sambung balik lah. Mungkin Datuk Aswan, kata-kata akhir sebagai kesimpulan malam ni. Tapi bagi saya Ustaz, very important apa yang... Sekejap, ada keluar. Sekejap. Datuk Zafran cakap Okey keluar dah. dulu. Okey dah. Okey dah. Okey, Datuk Zafran. Okey. Sikit lagi, sama-sama. Okey. Isteri panggil Ustaz ni. Patut lah. Okey. Yang dah lupa dah yang keberapa dah tadi. But basically Ustaz, apa nama tu, we must accept the flaws, the weakness of the partners. Okay, we must love and appreciate. Kita kena hargai kelemahan tu. Dan kita kena mempelajari daripada kelemahan itu. Ni sebab masalah sekarang ni kan, yang menjadi ada stigma masyarakat di mana mereka ada perkataan takut isteri ni, sebab setiap kali dia mengutarakan sesuatu perkara, isteri dia dah start jatuh hukum, dah start judge. Jadi bila dia start jadi perangai macam tu, itu yang buatkan lelaki dia jadi reserve, jadi takut, jadi rasa dia simpan. Dia bukan takut Ustaz, tapi dia jadi simpan dalam hati dia. Sebab dia nak bercerita je, dah kena bash. Dah bercerita je, dah kena bash. Kadang-kadang lelaki nak bercerita, bukannya nak minta pandangan. Tapi bila bercerita, dia terus keep on judging. Itu yang buatkan kebanyakan lelaki jadi takut bini. Tapi apa pun, akhir kata, saya nak ada pantun, bukan pantun, tak tahu pantun ke apa ni. Nak habiskan saya malam ini. Cinta kerana body, sayang kerana budi. Bila dah tua, hilang cinta tak apa. Jangan hilang sayang. Kerana sayang tu adalah ihsan dan belas kasihan. Family itu maknanya father, mother, I love you. Itu sebabnya kena sayang keluarga. Okey? Akhir kata poligami, cerita juga poligami kan. Ni bukan saya ni Ustaz Zawawi kata ni. Okey. Poligami tu kalau takdir Allah, tak ada siapa boleh lawan. Sebelum jodoh boleh tolak. Tapi kalau Allah dah takdirkan, kena bijak bertindak. Berani ya? Datuk berani tak? Okey. Wallah. Okey. Apa dia? Bukan tak berani. Saya berani kalau perlu, tapi saya menghormati. Jadi saya hormati, saya fikirkan perasaan isteri, kalau saya di tempat dia rasa macam mana, kan? Dan tak ada keperluan. Baik. Okey. InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Zafran. Okey, kita dengar pula kata-kata akhir daripada Datuk Aswan. Silakan. InsyaAllah Datuk. Ustaz, bagi saya Ustaz, untuk dalam masa PKP ni, kita ni ada a lot of time. Banyak masa untuk kita berspend dengan keluarga kita, dengan isteri kita, dengan family kita and all that. So kita ambil lah satu peluang ni bersama dengan keluarga kita spend a lot of time with them. Kita beri tumpuan kepada isteri kita. Kadang-kadang kita ada juga salah faham dengan isteri kita sebelum ni, kita sharing dengan isteri kita. So mungkin kita boleh tanya pendapat dengan dia, apa yang mungkin you rasa tak sesuai dengan saya ke apa ke. Then we try to learn each other. We try to learn from the mistake. Ustaz nak kata, laki pun buat mistake, perempuan pun buat mistake. So sometimes the solution is better for us to solve the problem. Untuk kita menyelesaikan masalah. Itu yang paling jawapan yang paling tepat lah bagi saya. So kalau kita nak tunjuk ego kita, isteri nak tunjuk ego kita and all that tu, there's no point. So there's no ending. Kita nak solution. Yang paling penting tu kita nak solution. Kita nak settle. So time PKP kebanyakan ni memang kebanyakan semua work from home. So kebanyakan semua kita kerja di rumah and all that tu. Bila kita ada masa bersama dengan isteri
kita menghargai isteri kita dan kita menghargai apa yang dia buat dengan kita and all that tu. So macam tu lah Ustaz, kadang-kadang kita kena sharing lah a lot of things and all that lah. Okey. Terima kasih banyak, dan yang terakhir sekali sebagai penutup yang paling power daripada insan yang memang saya kagumi daripada dulu. Ya Allah. Saya masih ingatlah pesanan-pesanan yang Datuk bisikkan ke telinga saya waktu kita dalam program di ballroom ketika majlis perkahwinan tu kan. Ada semua orang jangan salah faham, majlis perkahwinan orang lain, jangan Datuk Jalal jemputan saja. Jangan. Okey, Datuk Jalal, silakan. Ustaz Syamsul, Datuk Azwan, Datuk betul lah Datuk, dan Datuk Zafwan ya. Usia kehidupan kita ni sebenarnya tak lama sebenarnya Ustaz ya. Dan sekarang ni pun Allah dah duga kita macam-macam dengan dugaan, macam-macam dugaan sekarang ni ya. Jadi kita ambillah peluang ini ya untuk kita sama-sama menjalankan tanggungjawab kita ya sebagai ketua keluarga, sebagai suami ya, bersama isteri kita, sama-sama kita mendidik, sama-sama kita mengawal isteri ya, supaya kita dapat hidup dengan tenang ya, sama-sama menjalankan kehidupan ini ya. Dan tak timbul soal isteri takut bini ke, isteri menakutkan ke apa, tak timbul soal itu sebenarnya ya. Yang penting kita sama-sama menjaga keluarga kita baik-baik, mendidik isteri kita, anak cucu kita ya, supaya hidup kita insya-Allah akan mendapat rahmat, akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amat penting sekali pada saya. Baik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sebagai akhirnya saya nak bacakan sedikit kata-kata isteri cantik permainan mata, isteri budiman tajuk mahkota. Perempuan bagus suntingan dunia, perempuan beriman sangat mulia. Suami isteri harus sekata, jauh segala silang sengketa. Suami tempat isteri bergantung, kepadanya serahkan nasib dan untung. Jika suami tak berhati lurus, isterinya kelak menjadi kurus. Sungguh suami pegang kuasa, jika seorang ia binasa. Suami isteri tubuh yang dua, sekata hendaknya biarlah sampai ketua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sahaja pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, jutaan apresiasi buat Datuk Zafran kita. Terima kasih banyak Datuk. Kepada Datuk Aswan kita. Datuk Aswan ni orang kuat pelita ni. Kalau Datuk kita makan layan roti canai kat restoran pelita tu, telefon dia. Cakap ada masalah, cakap dengan dia. Kalau menginap dekat Hotel Light tu, memang pun saya tanya dia, Datuk. Hotel Light dekat Penang, Datuk. Sarapan pagi dia macam makan kat rumah tu. Steady. Memang sedap. Datuk, yang tu speciality daripada. Nah, terima kasih. Dan begitu juga, terima kasih malam ni kita pun rasa seronok Datuk Zafran, Datuk Aswan kita ditemani oleh insan hebat ni Datuk Jalaluddin Hasan. Terima kasih terima kasih banyak Datuk, banyak perkongsian malam ni. Jadi pada semua, kita tak ada mengecam sesiapa, suami isteri mainkan peranan masing-masing, insya-Allah. Itu saja pada malam ini. Sungguhnya baik kedatangan dari Allah SWT. Berkurang itu uji kelemahan kami sebagai manusia biasa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Asam Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Asam Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan bil awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian,
sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah, tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain ibadah salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini, tuan-tuan dan sekalian, di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Hasan Malaysia, untuk pengetahuan semua, telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.